بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم. Itu lah. Ni dah. Bisa. Nah, Eh, bisa. sekejap Wa fi riwayatin. Boleh baca dua. Wa fi riwayatin atau wa fi riwayati. Kalau baca riwayat itu jadi badal, anna nabiyah jadi badal. Kalau wa fi riwayati dipanggil idafat. Idafat lil bayan. Ataupun tak kena tu. Wa fi riwayatin. Kita buat mubtada muakhar lah. Anna nabi tu khabar muqaddam. Wa fi riwayatin khabar muqaddam, anna nabi tu mubtada muakhar. Tu kena baca wa fi riwayatin. Dan sabitlah pada satu riwayat. Mana? Ialah anna nabiyya alaihi salam. Bahawasanya sesungguhnya Nabi alaihi salam lama. Jadi kita nak cerita apa ni? Ni kisah apa ni? Jadi ni kisah berkenaan tentang hadis menceritakan tentang orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Jadi dulu daripada riwayat Ali bin Abi Thalib, Nabi sebut, barang siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad selepas daripada waktu fajar 11 kali, dia tu tidak akan dia itu tidak akan ada dosa pada hari itu. 11 kali selepas waktu solat waktu fajar, apabila dia baca surah Al-Ikhlas 11 kali, minta maaf 10 kali, minta maaf 10 kali, maka tidak adalah dosa dia pada hari itu. Walaupun diganggu oleh syaitan sekalipun, dia tidak akan mendapat dosa pada hari itu. Habis itu. Ini banyaklah kelebihan yang kita cerita semalam kemarin dulu tentang suratul Ikhlas. Kata Nabi, siapa yang baca siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali, maka itu seolah-olah kata dia tu pahala dia tu seperti dia membaca 1/3 Quran. Barang siapa yang baca 2 kali dalam surah Ikhlas, seolah-olah dia tu membaca 2/3 daripada Quran.
Barang siapa yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, seolah pahala dia tu seperti dia membaca keseluruhan Al-Quran. Tu banyak kelebihan yang kita belajar kemarin dulu. Baik habis. Jadi ni riwayat lain pula. Ni satu cerita lain pula. Wa fi riwayatin. Dan sabit pada satu riwayat. Anna Nabi alaihi salam. Sesungguhnya Nabi alaihi salam. Lamma kharaja ilal Madinah. Tak terkala keluarlah ia Nabi kepada Madinah. Nabi keluar pada Madinah tu. Kemudian. Ijtama'a kuffaru Makkata ala babi daril nadwah. Ijtama'a. Berhimpunlah oleh segala kafir Mekah di atas pintu bagi Darin Nadwah. Darin Nadwah ni tempat mesyuarat. Satu pintu bagi tempat mesyuarat bagi orang kufar. Maksudnya satu tempat meeting, tempat mesyuarat bagi orang kafir Mekah. Nama dia, tempat dia tu Babi Darin Nadwah. Wahya, dan bermula ia dari Nadwah tu. Fi sikkati Abi Jahlin. Abi Nadwah ni duduk kat mana tempat dia? Iaitu di lorong bagi Abi Jahal. Tempat dia tu. Babi dari Nadwah tu satu tempat mesyuarat bagi orang kafir Mekah di lorong Abi Jahal. Nama tempat tu di lorong Abi Jahal lah. Tempat Abi Jahal. Wa qalu, dan berkata mereka itu kufar Mekah. Man yaruddu Muhammadan ilaina aw ra'sahu nu'tihi mi'ata naqati hamra'a saudal hadaqati. Tu dia. Tengok ni tawaran bagi orang Mekah. Tengok dia kata. Berkata orang kufar Mekah, Man yaruddu, barang siapa yang mendapat kembalilah ia mantu akan Nabi Muhammad kepada kami ni. Au ra'sau, ataupun kepala Nabi Muhammad. Siapa-siapa dapat bunuh lah. Ibaratnya siapa yang mendapat membunuh Nabi Muhammad ataupun yang mendapatkan kepala Nabi Muhammad. Nu'tihi, nascaya memberilah oleh kami akan seorang tadi, akan 100 ekor unta yang berwarna merah. Lagi pula saudal hadaqati, yang hitam butir matanya. Ibarat dia nak bagi siapa-siapa yang bunuh Nabi Muhammad ataupun bawa balik kepala Nabi Muhammad, dia kata mereka ni nak bagi 100 ekor unta yang warna merah. Dia kalau ekor unta yang warna merah ni, lagi pula butir mata dia hitam tu, itu memang harga dia terlalu mahal. Bukan kata kita tengok unta kita sekarang ni pun kalau nak beli 7,000 dah. Itu unta dah, unta biasa, bukan warna merah. Dia katakan kalau satu ekor unta ni berapa ratus bukan dirham, berapa satu dinar. Kalau 100 ekor unta ni dekat berapa juta dapat. Berapa juta dapat. Dia kata 100 ekor unta warna merah, lagi pula yang hitam butir anak mata dia. Siapa dapat bunuh Nabi Muhammad tu, dia nak bagi 1 ekor unta. Memang kaya sungguh lah. Kalau zaman dulu. Ibarat kita ni, memang kalau kereta tu bukan kereta biasa-biasa, memang kereta mewah. Kalau Ferrari tu 2-3 buah. Berjuta. Sebab apa? Dia memang harga mahal. Faqama rajulun, maka bangunlah oleh laki-laki, oleh seorang laki-laki. Siapa laki-laki tu? Yuqalu lahu, dikatakan baginya, bagi laki tu, nama dia siapa? Suraqatu ibnu Malikin. Ni Suraqah. Sebelum nak Suraqah jadi sahabat Nabi ni, dia ni
Dia nak bunuh Nabi ni. Suraqah ibnu Malikin. Nama dia Suraqah ibnu Malik. Laki ni bangun. Wa qala, berkata ia Suraqah, ana, bermula aku ni arudduhu ilaikum. Bermula aku ni selagi mengembalilah oleh aku akan Nabi Muhammad tu kepada kamu. Apa aku nak bawa balik Nabi Muhammad pada engkau ni? Aku nak bunuh dia, aku bawa balik tu jasad dia pergi bagi pada engkau ni. Bagi pada kamu semua ni. Sebab ni tawaran dia bagi orang kafir Mekah. Mereka nak bunuh Nabi Muhammad tak boleh, dia tawar, dia buat tawaran. Fadammanu lahu, maka menghimpunlah oleh mereka itu kufar Mekah, lahu baginya, bagi Suraqah tadi, hazil amwala, akan ini segala harta. Pakat-pakat keluarlah duit, harta-harta bawa keluar sikit sama banyak. Nak beli 100 ekor unta. Nak beli 100 ekor unta. Orang kafir Mekah ni ramai. Jadi pakat-pakat belilah, pakat-pakat keluar harta masing-masing. Himpun. Fadammanu, maka menghimpunlah oleh mereka itu baginya akan ini segala harta. Bagi apa? Bagi Suraqah tadi. Suraqah tadi Kemudian bila dah kumpul harta tu, fa kharaja, ni dia pendekkan cerita lah ni. Fa kharaja khalfahu, maka keluarlah ia Suraqah tu, keluar tu khalfahu, di belakangnya, di belakang Nabi. Seolah kata dia follow Nabi lah. Dia cerita, dia pendekkan cerita lah. Jadi bila dah tu, dia nak pergi cari Nabi lah. Kemudian dia duduk belakang Nabi. Ni cerita pendek lah. Wa adrakan Nabiya alaihi salatu wassalam, dan mendapatlah ia Suraqah akan an-Nabiya, akan Nabi alaihi salatu wassalam. Tak terkala dapat, fasalla saifahu, maka mengeluarlah ia. Mengeluar ni apa panggil? Fasalla ni dia bukan mengeluar, dia buat apa? Dia buat keluar pedang, dia panggil apa? Keluar dari sarung tu. Menghunus pedang. Menghunus. Dia bukan nak ni lagi, tapi dia nak buat keluar, bawa keluar lah. Soalan kata nak menghunus. Salah ni tak silap, menghunus tak silap. Menghunuslah ia Suraqah akan pedangnya. Bukan menghunus nak tu lagi, dia nak bawa keluar lah. Dah standby lah. Menghunuslah ia Suraqah tadi akan pedang Suraqah. Sebab apa tu? Liyaqtulahu, supaya membunuhlah ia Suraqah akan Nabi. Tak kala nak membunuh pedang dekat Nabi tu, fasa kharatil ardu, maka mempermudahkan oleh bumi. Bukan mempermudah tu. Khar tu memudah. Tidak. Dia fasa khar tu mempermudah asalnya, maksud dia gitu. Nanti sekejap ya. Fasaraka, fasakharatu, maka macam ni. Maka dimudahkan al-ardu, akan bumi, bagi pekerjaan Nabi alaihi salam. Maksudnya dipermudah ni, maksudnya dia bila nak ambil pedang tu, jadi seolah kata bumi tu jadi mempermudahkan bagi Nabi. Maksud bumi ni, tanah bumi itulah, tanah tu. Mempermudahkan, fasakharatil ardu, ataupun fasukhirat. Baca fasukhirat apa? Bina majhul. Maka dipermudahkan akan bumi itu li amri Nabi alaihi salam, dengan suruhan Nabi alaihi salam. Nabi tahu dah. Fa amaral arda, maka menyuruhlah ia Nabi
Al-arda akan bumi. Bumi ni maksud bumi bawah tu lah, tanah tu. Fama sakathu, maka memeganglah ia bumi. Maksud memegang ni maksudnya dia nak hunus pedang dekat Nabi tu tak dapat. Soalan kata dia kena kawal kat bumi. Soalan kata bumi kat situ tu tak bagi dia bunuh Nabi lah, soalan gitu. Memeganglah ia bumi, akan Suraqah, fatasaffala rijlu farsihi fil ardi ila rukbati. Ni. Maka jadi tenggelamlah oleh kaki bagi kudanya, bagi Suraqah tadi di dalam bumi. Tenggelam tadi tu ila rukbati, sampai ke lutut. Itu maksud kata menjaga tu, memegang tu maksudnya apa? Maksudnya dia tu tenggelam. Suraqah tadi tu, kuda dia tu tenggelam sampai ke lutut. Faqala, maka berkata ia Suraqah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Bila kaki tu dekat bumi dekat bumi tu dah sampai ke lutut, dia tenggelam tu. Ya Rasulullah, al-amana, al-amana. Al-amana tu jadi maf'ul bagi fi'il yang mahzuf. Al-amana tu jadi maf'ul bagi fi'il yang mahzuf. As'aluka al-amana, al-amana. Situ. Kalau is'alni, meminta oleh aku akan nikah, akan keamanan. Is'alni, tak kena. As'aluka. As'aluka, meminta oleh aku meminta akan nikah, al-amanah, akan keselamatan. Dia minta tolonglah kat Nabi. Weh Nabi, tolong. Tak apalah, aku minta keamanan dengan kau lah. Aku minta keamanan dengan kau lah. Maksudnya tak jadi bunuh lah. Kemudian, bila dia minta tolong kat Nabi tu, Nabi pun kata, Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdoalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anjahu Allah Ta'ala, maka melepaskanlah akan Suraqah tu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lepaskan. Itu dia. Fasara, maka berjalanlah Suraqah saatan, satu ketika. Apa satu ketika berjalan? Maksud bila lepas tu dia pergi tempat lain lah. Kemudian summa, nak pergi bunuh Nabi lagi. Yalah, orang dah harap kat dia dah 100 ekor unta nak bagi kat dia. Warna merah. Dan lepas tu nak bunuh lagi. Summa salla saifahu, kemudian menghunus pedang lah. Menghunuslah ia Suraqah saifahu, akan pedangnya. Wa arada qatlahu, dan mengkehendakilah ia Suraqah akan membunuh Nabi. Kemudian fatasaffala, maka jadi tenggelamlah rijlu farsihi fil ardi, oleh kaki kuda bagi Suraqah tadi di dalam bumi. Tenggelam pula. Tenggelam tu hatta akhazathu al-ardu ila surratihi. Ni lagi tu. Sehingga mengambillah akan rijlu farsihi tadi tu. Oleh bumi, maksudnya bumi tarik tu, ambil tu. Tarik tu, ambil tu ila surrati, sehingga lutut bagi farsi. Asal surah ni pusat. Kuda mana ada pusat? Dia pusat kat atas. Maksudnya sampai lutut habis tu lah, kat pusat dia tu lah. Maksudnya duduk bawah lagi. Duduk pusat lagi. Bukan kat rukbah tu lutut. Ni kat bawah, duduk tenggelam jauh lagi. Sampai kat pusat dah. Faqala, maka berkata ia Suraqah, al-amanah. Minta tolong pula dah. Minta tolong pula dah. Ini as'alukal amanah. Aku memohon pada engkau
ya Muhammad al-amanah akan keamanan. Minta aman balik. Tak serik lagi. Kemudian dia kata apa? Ha. La af'alu ba'da haza. Bismillah. La af'alu ba'da haza syai'an. Tidak aku buatlah. Tidak akan aku buatlah. Selepas daripada ini haza fi'l ini syai'an. Sesuatu. Aku tak akan buat langsung. Tu syai'an. Aku tidak akan buat selepas ini langsung pun. Nampak ni? Nakirah tu. Istilah kalau ta'ala manafi. Maksudnya, aku tak akan buat langsung selepas ni. Aku taubat dah. Aku tak mau buat dah. Dia kata. Kemudian Nabi kata apa? Fada'a Rasulullah ta'ala alaihi wassalam. Kemudian Nabi pun berdoa. Maka berdoalah oleh Rasulullah ta'ala alaihi wasallam. Fa'anjahu Allah ta'ala. Maka melepaskan akan dia akan Suraqah Ibnu Malik tadi tu oleh Allah Ta'ala. Fanazala an farsihi. Maka turunlah ia Suraqah daripada kudanya. Suraqah nak taubat dah ni. Dia turun daripada kuda. Waja'a baina yaday naqati Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dan datanglah ia Suraqah di hadapan unta bagi Rasulullah ta'ala alaihi wasallam. Wajalasa. Dan duduklah ia Suraqah. Jadi dia duduk dekat depan depan kuda, unta bagi Rasulullah tu. Dia kata apa? Waqala. Berkata ia Suraqah. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Akhbirni man ilahika haitsu kana lahu qudratun mislu hazihi. Man ke min tu. Akhbirni. Man. Akhbirni. Hendak ceritalah oleh engkau. Man alihak. Nanti. Man ilahuka. Man tu mubtada. Bermula siapakah Tuhan engkau? Man ilahuka. Ilahuka ya. Man ilahuka. Bukan ilahika. Hendak ceritalah oleh engkau. Ceritalah oleh engkau kepada aku, akan aku. Man, bermula siapakah? Ilahuka, Tuhan engkau. Sebab apa? Haitsu kana, haitsu ta'liliyah. Haitsu bukan dengan mana sekira-kira ajaran. Haitsu dengan mana haitsu kerana. Dalam hadis, dalam Quran, dia memang macam tu. Kadang-kadang bila vocab dia tu, dia boleh menyalahi. Sebab kita kena tahu maksud dia. Sebab tu kena tahu nahu tu. Haitsu tu bukan haitsu dengan mana sekira-kira, tak. Bukan sekiranya. Dengan mana kerana. Haitsu ta'liliyah dia panggil. Bukan haitsu takidiyah. Kalau haitsu takidiyah dengan mana kait. Selalu kalau kita guna kat sekolah, kalau di universiti, memang haitsu tu dengan mana kait. Haitsu dengan mana sekira-kiranya. Kait. Ada pun haitsu ni haitsu ta'liliyah dengan mana kerana. Macam li'anna tu lah. Sebab apa boleh kata sebab apa boleh menceritakan, hendak ceritalah oleh kau pada aku ni siapa Tuhan kau, sebab apa? Haitsu kana, kerana kana lahu, adalah baginya ilahuka tu, kana lahu la ilahika tu, qudratun, adalah bagi Tuhan kau itu ada satu kuasa. Qudratun mislu hazihi, seperti ini kuasa juga. Jadi pun dia muskil lah. Dia kata siapakah Tuhan kau? Kerana adalah Tuhan kau tu ada satu kuasa seperti ini. Seperti ini kuasa juga. Sifat kudrat tu lah. Berkuasa juga. Siapa Tuhan kau?
tiba-tiba tu dia boleh cakap itu sebab dia tenggelam kuda dia tenggelam. Jadi dia pelik lah. Siapa Tuhannya tu? Siapa Tuhan Nabi Muhammad tu? Kemudian dia kata apa? Amin zahabin amin fiddatin. Adakah daripada emas? Itu macam tak cukup tu. Nanti. Ahuwa min zahabin ataupun ailahuka. Boleh juga. Ailahuka boleh, ahwa pun boleh. Kalau nak pakai domir baris pun boleh. Ahwa. Ataupun nak kisin zuhir pun boleh. Ailahuka, adakah bermula Tuhan engkau itu? Ailahuka ataupun ahwa pun boleh juga. Adakah bermula Tuhan engkau itu daripada emas, ami fiddatin ataupun daripada perak? Dia tanya Rasulullah. Kemudian tak kala tu fanakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ra'sahu sakitan maliyan. Maka tunduklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya. Nabi pun tunduk kepala di sini. Tunduk tu hal keadaan Nabi tu hal pada Rasulullah. Sakitan, diamlah ia. Maliyan, sebentar. Yang sebentar, dia diam sebentar. Bila dia tanya adakah Tuhan kau tu diperbuat daripada emas ataupun perak, lalu Nabi pun tunduk kepala dia. Nabi pun diam sebentar. Maliyan tu sebentar. Sekejap. Ataupun hal keadaan tu diam yang lama. Diam yang sebentar. Maliyan tu sifat pada sakitan. Kemudian fanazala Jibrailu alaihi salam. Maka turunlah oleh Jibril alaihi salam. Waqala, berkata ia Jibril. Qul ya Muhammad. Katalah olehmu wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah tu satu. Lagi pula Allahus samad. Allah Ta'ala tu tempat bertumpu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranaklah ia Allah Ta'ala. Dan tidak jadi anaklah Allah Ta'ala. Dia tidak beranak dan dia tidak jadi anak. Maksudnya tidak diperanakkan tu maksudnya dia tidak jadi anak lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak adalah seseorang pun tidak adalah seseorang pun menyerupai bagi Allah Ta'ala. Habis. Kemudian turun lagi. Kul, kata wahai Muhammad, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fih. Tengok. Fatirus samawat, Tuhanlah yang menjadikan as-samawat. Dia beza fatiru dengan ja'ala. Fatara dengan ja'ala. Tengok dalam kamus tu. Kalau tengok bukan kamus Marbawi Allah selamat kamu apa tu? Syekh Fairuz Al-Fayyum tu. Bukan Misbah Munir. Kita ada tu. Mana kita punya kamus tu? Kamus apa ya? Syekh Fayyum atau Fairuz Al-Fayyum tu. Bukan Misbah Munir soal lagi. Arab lah tu, dia Arab. Dia ada beza. Ja'ala dengan fatara. Kalau fatara dengan mana Allah Ta'ala menjadikan langit tu dengan tidak ada, dia fatiru ni, dia tidak ada tiru. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan tu bukan dengan sebab Allah Ta'ala jadi tu dengan meniru yang lain, tak. Maksudnya dia menjadikan tu dengan tidak ada meniru siapa-siapa. Itu fatara. Itu fatara. Dalam kamu siapa Aduh, Muhammad. Kamu Fairuz Abadi tak? Ha? Kamu Fairuz Abadi ke? Nama apa?
Tu adalah kitab tu tulis komus gitu je. Komus gitu. Ni dah ada nama. Nanti ya doh. Nanti tak ada kamu itu tu. Lupa lah. Nanti lupa nama kamu. Abang Mi, Ah, ada orang nak masuk ni. ambil boleh ambil je link kat sini. Oh, tapi dia kata dia tak approve ni. Approve. Jadi kalau tekan link tu boleh masuk je. Oh, okey. Mukhtarus Cik, Sihah. Kamu Mukhtarus Sihah. Faruz Zabadi tu nama Mukhtarus Sihah. Dia ada Misbah Munir. Kamus Misbah Munir. Dia ada tu kamu kena beli tu. Sebab ulama punya dulu kamu Mukhtarus Sihah. Batu Misbah Munir kita beli. Batu Mu'jam Wasid. Yang kalau itu semua Arab pada Arab lah. Kalau yang Arab Rumi tu itu kamus Marbawi tu yang tu basic lah. Tu basic. Habis. Jadi Allah Fatiru ni dengan mana Allah Ta'ala menjadikan langit dengan tidak ada meniru. Tu maksudnya, tu Fatara. Tuhanlah menjadikan langit dan bumi. Ja'ala lakum. Menjadilah ya Allah Ta'ala bagi kamu tu min anfusikum azwaja. Menjadilah ya Allah Ta'ala tu bagi kamu tu daripada diri kamu itu azwajan akan azwaj. Akan pasangan. Azwaj ni kalau orang tadi panggil gu. Wa minal an'ami azwaja. Atau pada kata min anfusikum. Ini ayat Quran ya. Dan menjadilah ya Allah Ta'ala baik kamu tu daripada binatang akan pasangan. Yazra'ukum fi. Apa yazra'ukum fi? Ini nak tafsir. Ya. Yakni yakhluqukum. Menjadilah ya Allah Ta'ala akan kamu tu fihi ai fir rahim. Pada rahim. Allah Ta'ala jadi tu pada rahim. Rahibu tu lah. Kemudian laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura. Tidak adalah seumpama Allah Ta'ala tu oleh sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir. Dan bermula ia Allah Ta'ala tu Tuhan yang amat mendengar lagi Tuhan yang amat melihat. Surah Syura ayat ke-11. Lepas Jibril bagi tahu Nabi ayat Quran tu, faqala Suraqatu, maka berkatalah Suraqah, ya Rasulullah, i'rid alayya al-islama, fa'arada alayhi al-islama, fa'aslama wa hasuna islamuhu. Berkatalah oleh Suraqah Ibnu Malik tadi, ya Rasulullah, i'rid, lentangkanlah oleh kamu ke atas aku akan Islam. Apa lentang? Tunjukkanlah. Asal i'rid ni ma'rad tu lah. Ma'rad pista buku tu kita ma'rad. Asal ma'rid. Tapi Arab panggil ma'rad. Tempat lintangan. Tempat lintangan kitab. Tempat pameran kitab. Asal i'rid ni, pamerkanlah oleh kamu, wahai Muhammad, di atas aku, pamerkan di atas Islam. Akan Islam. Tunjukkanlah tu pamer. Pamer tu maksud tunjuk. Pamer tu maksud tu tunjuk. Tu dia. Fa'arada alaihi al-islam. Maka mempamerlah ia Nabi alaihi di atas surah tu akan Islam. Dia tunjuklah. Mempamer. Lepas tu panggil ma'rad tu. Pameran kitab. Kemudian fa'aslama. Maka memeluk Islamlah ia Suraqah wa hasuna islamuhu, dan eloklah oleh Islamnya Islam Suraqah. Tu cerita dia. Habis. Baca apa habislah. Alam-alam lah tu. Tu Afiq tak sampai lagi Afiq yang kitab ya. Belum, Zik. Tak siap ni tak dapat ni. Tak ada ya. Okey, baik, tak apa.
Wa hukiya anna nabiyya alaihi salam, dan diceritakan akan bahawasanya Nabi alaihi salam kana jalisan ala babil Madinah, adalah ia Nabi itu duduk di atas pintu Madinah, bukan duduk kat atas pintu dah. Maksudnya duduk berhampiran, duduk dekat dengan pintu Madinah tu. Iz marrat, tiba-tiba marrat, lalulah janazatun, oleh satu jenazah, janazatu rajulin, lalulah oleh jenazah bagi lelaki. Bukan jenazah tu lalu gitu mesti ada orang bawa Oh, jenazah lalu, takut tengok jenazah boleh lalu depan Nabi. Tak, bukan gitu. Masa ada orang bawa lah. Kalah mudah tu. Faqala, faqala Nabi alaihi salam. Ni dalil kata beliau baca kulhu ni. Orang mati ni. Ni tengok ni. Perhati ni. Penting ni. Ni ambil dalil ni, ambil hak ni. Kalau orang kata mana dalil kata baca kulhu kat orang mati jenazah ni. Ni. Tengok ni. Faqala Nabi alaihi salam, maka berkatalah oleh Nabi alaihi salam. Nabi kata apa? Makul qaul. Hal alaihi dainun. Adakah di atas lelaki ini hutang? Nabi sebut. Nabi tanya orang situ. Nabi ni apa tu? Lakinya ada hutang ke tak? Dia tanya orang bawa jenazah tu lah. Faqalu, berkatalah oleh manusia, Anas. Dia kata apa? Alaihi dainun arba'atu darahima. Di atas lelaki itu hutang 4 dirham. 4 dirham ni banyak ni. Kalau orang main apa? Kalau orang main dirham dengan dinar ni, Afiq dulu dia ingat dululah. Kawan dia main lah. Dirham tu lebih kurang RM300 lebih, 1 dirham. Kalau saya silap beritahu lah, mungkin kita tak pandai dulu. Kalau 4 dirham ni, mau kat RM1,200 juga. Lebih kurang 400 kali lah 4, 1,600 lah. Lebih kurang 1,500 lah. Cakap. Mungkin dah naik sekarang. Wallahualam. Jadi, lelaki tu ada hutang lebih kurang 4 dirham. Faqala Nabi alaihi salam. Allah, sedap cerita ni. Tengok. Maka berkatalah oleh Nabi alaihi salam, sallu alaihi fa inni la usalli ala man kana alaihi dainu arba'ati darahima. Allahu akbar. Nabi kata apa? Sallu, semayanglah oleh kamu ya ayuhan nas, alaihi, di atasnya, di atas lelaki tadi. Fa ini, kerana sesungguhnya aku ni, kata Nabi, la usalli ala man kana alaihi dainu arba'ati darahima. Maka kerana sesungguhnya aku ni, kata Nabi, tidak akan semayanglah aku. Tidak akan semayang. Pak usalli tu fi'il mudhari' tu. Afiq, nampak Afiq? Yang mana istiqbal. Tidak akan aku semayang di atas mereka, di atas mayat, kana, yang adalah di atas mayat tadi tu, alaman tadi tu, hutang bagi 4 dirham. Nabi tak mau semayang. Allah Akbar. Sebab tu kena ingat hutang ni jangan main. Kalau ada hutang orang beringat, tu bayar terus. Ni bahaya ni. Ni. Kemudian, famata. Maka matilah ia man tadi, walam yuaddiha. Padahal tidak membayarlah ia man akan dia akan 4 dirham tadi. Akan dainu arba'ati darahimah itulah. Dia tak bayar lagi. Maka laki tadi tu dia mati tadi. Itu dengan sebab dia tak bayar tu. Kemudian bila dengar gitu, Jibril pun turun. Fanazala Jibrilu alaihi salam. Jibril turun dah. Jibril turun. Tengok. Fanazala. Maka turunlah oleh Jibril alaihissalam. Waqala. Dan berkatalah ia Jibril. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Inna Allah azza wa jalla yukri'uka as-salama. Itu dia. Jibril kata. Wahai Muhammad.
Sesungguhnya Allah Ta'ala Azza wa Jalla yuqri'uka as-salama. Mengirim salamlah. Ha? Ya Allah Ta'ala ka akan dikata akan salam. Ha. Jadi Jibril kata, wahai Muhammad, Allah Ta'ala tu kirim salam pada engkau. Wa yakulu. Dan berkatalah ia. Dan berkatalah ia Allah Ta'ala. Ba'astu Jibra'ila. Membangkitlah oleh aku akan Jibril. Bisurati Adamiyin. Dengan rupa anak Adam. Wa adda dainahu. Nampak tak? Ni Allah Ta'ala cerita ni. Pendeknya Allah Ta'ala bangkitkan Jibril ni. Allah Ta'ala jadikan Jibril ni dengan rupa anak Adam. Macam manusia lah rupa dia. Wa adda dan membayarlah ia Jibril. Dainahu akan hutangnya. Akan hutangnya, hutang bagi rajulun tadi. Tu dah. Jadi Jibril tolong bayar hutang untuk lelaki tadi. Faqala, maka berkatalah ia Jibril. Kum fasalli. Jibril jekah Nabi Muhammad. Kum, bangun kau. Fasalli, semayang kau. Fa innahu, kerana sesungguhnya rajulun tadi tu maghfurun, diampunkan akan dia. Tengok. Lepas tu muskil lah. Wa yakulu, maka berkatalah ia Jibril. Man salla ala janazatihi ghafarallahu lahu. Barang siapa yang semayanglah ia iman di atas jenazah laki-laki tadi tu, ghafarallahu lahu. Nescaya mengampun oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu. Tengok pelik tak? Siapa-siapa semayang jenazah kat lelaki tadi tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa orang semayang tadi tu. Wa qala an-nabiyyu alaihi salam, ya akhi, wahai saudaraku. Nabi tanya, ya akhi, siapa akhi? Badal. Ya Jibrailu, min aina lahu hazihil karamatu. Daripada manakah baginya, bagi lelaki tadi tu ini keramat? Ada kemuliaan. Pelik lelaki ni. Dia ambil mana sampai orang bayarkan hutang dia tu. Nampak Afiq? Dia tak sempat bayar, tapi ada orang bayarkan. Dia ni ada karamah apa dia buat ni? Apa keistimewaan dia ni, laki-laki ni? Sampai orang semayang dekat dia pun, orang yang semayang kat atas dia pun diampunkan. Nabi muskil, Afiq. Faqala, maka berkatalah ia Jibril, liqiraatihi kulla yaumin mi'ata marrah surata qul huwallahu ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tengok ni. Ni kita kata dah qul huwa ni penting sangat ni. Tu kita sudah beramal ni tengok. Liqiraati. Maka berkatalah ia Jibril. Dia ayat tak cukup lagi tu, Yen. Dia patutkan kata apa? Karamatuhu. Yen. Dia kena kata karamatuhu tu. Nanti Zat. Dia patut bermula karamahnya. Tak. Ambil ayat tu balik, Yen. Karamatuhu liqiraati. Bermula karamah lelaki tadi tu. Kainun adalah ia liqiraati, kerana membaca oleh laki-laki tadi tu kulla yaumin, akan tiap-tiap hari mi'ata marratin, 100 kali. Baca apa Badal? Surata qul huwallahu ahad. Dia baca tiap-tiap hari tu, Afiq, 100 kali surah Al-Ikhlas. Ni besar ni. Qul hu tu 100 kali. Rasa berat ke tak? Dia tak berat. Dia qul huwallahu ahad ni
Biasalah kalau 70 kali tu saya tak tahu lah orang lain Kalau keluhur tu kita baca bukan baca ikut tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Biasa tu dak baca tu lebih kurang 70 kali tu lebih kurang 15 minit. Kalau kita katakan 100 kali lebih kurang 20 minit lah. Itu kalau habis lambat lah tu. Kalau setengah orang tu 10 minit lah. Tak sampai 15 minit. Lebih kurang 10 minit adalah 10 minit. Tapi jadi nak cerita kata orang tu dapat karomah tadi tu kenapa sampai dibayar ke hutang dia tu. Sebab apa amalan dia apa Hafiz? Dia baca 100 kali surah Al-Ikhlas tiap-tiap hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa tu? Ni. Li'anna fiha. Sebab apa dia baca surah Al-Ikhlas tu? Kerana sesungguhnya pada surah Al-Ikhlas tadi, surah Qul Huwallahu Ahad tadi tu. Bayana sifatillahi ta'ala wassana'i alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Kerana sesungguhnya pada surah Qul Huwallahu Ahad tadi menyatakan akan sifat-sifat Allah Ta'ala dan kepujian di atas Allah Ta'ala. Sebab tu surah Al-Ikhlas ni besar pahala dia. Besar Hafiz Tengok. Nak menyatakan apa? Nak menyatakan sifat Allah Ta'ala dan kepujian di atas Allah Ta'ala. Qala. Berkata ia Jibril. Jibril kata apa? Man qara'aha fi jami'i umrihi marratan wahidatan. Barang siapa yang membacalah ia man akan surah Al-Ikhlas tadi fi jami'i umrihi pada sekalian umur dia, umur man tadi tu marratan wahidah, sekali dia baca. Ni beratlah kalau tak pandai baca ni. Dia baca sekali lah. Jawab man. La yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Allahumma salli Muhammad. Tidak keluarlah ia seorang tadi tu minad dunya, daripada dunia, tak keluar hatta sehingga yara dapat melihatlah ia seorang akan tempat dia tu, tempat man tadi tu, tempat seorang tadi fil jannah, di dalam syurga. Allah SWT. Ni kata Jibril sendiri Allah, tengok. Khususan lebih-lebih lagi. Khususan ni dia i'rab, jadi dia maf'ul mutlak bagi fi'il yang mahzuf. Khususan dia i'rab jadi maf'ul mutlak bagi fi'il yang mahzuf. So kata khususan. Dia baca akhusuha tak kena ya. Sebab apa? Sebab tu dia dah ada dah depan man qara'aha tu. Baca akhusus saja. Memberi khususlah, menentulah oleh aku akan sebagai ketentuan. Ketentuan menentu tu akan mereka. Man tu jadi maf'ul pada kata fi'il yang mahzuf je. Nampak je? Khususan tu jadi maf'ul mutlak. Nampak je? Tadi. Menentulah oleh aku tu akan mereka qara'aha. Yang man qara'aha, mereka yang membacalah man akan dia akan surah Qul Huwallahu Ahad tadi tu fi shalawatil khamsi fi kulli yaumin. Membaca tu pada sembahyang 5 waktu pada tiap-tiap hari. Kalau tak boleh baca sekali tak tahu kata apa lah. Jibril ajar kita, Afiq Jibril ajar kita. Dia kata kita ni tak keluar. Tidak akan keluar dari dunia sehingga kita ni dapat melihat tempat kita tu dalam syurga. Itu kalau membaca keluar tu seminggu sekali ya. Tapi yang tertentunya dia kata siapa-siapa yang membaca surah Al-Ikhlas pada tiap-tiap sembahyang 5 waktu, itu dia kata itu lebih-lebih lagi lah. Dapat kita tengok tempat kita di dalam syurga esok. Amin.
Kaza marratin. Demikian. Marratin. Beberapa kali. Tashfa'u lahu. Tashfa'u lahu. Demikianlah. Kaza. Ai. Kaza ai. Kaza tu wajah syabah tu tami'ah dulu tu. Mana dulu nanti ya? Yang baca sekali tu. Kaza ai kamaratin wahidatin la yakhruju minad dunya tu. Kaza tu marratin. Beberapa kali juga. Tashfa'u. Memberi syafaatlah ia. Memberi syafaatlah ia surah Qul Huwallahu tadi tu. Lahu baginya bagi man tu yaumal qiyamah pada hari kiamat. Kena ingat ya Nafi orang kat hari kiamat esok siapa bagi manfaat pada kita? Kalau kita baca dengan Qul Huwallahu ni banyak, maka itu dia menjadi memberi manfaat pada kita, memberi syafaat pada kita. Wali jami akribaihi. Dan juga atau pada kata lahu. Memberi manfaat juga ia Qul Huwallahu tadi tu bagi sekalian kerabat-kerabatnya, kerabat-kerabat man. Kaum keluarga kita, Fik. Jadi Qul Hu tadi tu bukan untuk diri kita saja, bukan memberi syafaat pada kita saja, tapi memberi syafaat pada kaum keluarga kita juga. Mimman daripada mereka qadis taujabat. Daripada mereka yang sesungguhnya telah jadi wajiblah di atas mereka itu yang telah jadi wajiblah di atas mereka itu oleh api neraka. Dia asalnya maksudnya telah menjadi wajib ni maksudnya telah mewajibkan. Asalnya kalau tidak ada dengan lafaz-lafaz kulhu tadi tu seolah-olah kata mereka ni semua ni menjadikan di atas mereka tu di atas mantu oleh api neraka. Dengan sebab tak ada surah Al-Ikhlas tadi, seolah-olah kata mereka ni semua masuk api neraka. Tapi masuk api neraka tidak kekal lah. Tapi tidak kekal pun siapa nak masuk? Habis lah. Siapa nak masuk tak kekal pun. Habis itu. Kemudian kata Al-Hadisu As-Sabi'a Asyarah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. 12 ni. Jadi nak tengok. Nanti pun panjang juga ni. Baca sikit lah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. As-salisu wa imma an yakuna mutakhalifaini fil mafhumi wal masadaki fala yasduku ahaduhuma ala ma yasduku alaihi al-akharu mislu farasin wa syajaratin. Ni. Wa imma. Ini nak cerita masalah apa ni, Fik? Ini nak cerita masalah nisbah di antara dua kulli. Kita nak adukan dengan perkara dua kulli tu. Jadi dua kulli tu dia tidak sunyi daripada 5 perkara. Yang pertamanya dulu, ada kalanya dua kulli itu dia bersatu pada mafhum dan masodak. Contoh kita kata lafaz dia tu berbeza tapi makna sama. Yang pertama dulu. Contoh kita kata asadun. Asadun dengan rodan farun dulu. Asadun tu dengan rodan farun maksud sama. Singa. Tapi lafaz berbeza. Dia panggil lafaz taraduf. Dia panggil makna tu taraduf. Nisbah di antara kedua tu dia panggil taraduf. Itu dia panggil kulli kedua-dua.
Yang kedua pula, yang dulu dikatakan adalah kulli, dua kulli itu bersatu pada masodak, tidak pada mafhum. Dia kena ingat, mafhum tu apa, masodak tu apa. Kalau bahasa mudah kita, mafhum tu kita panggil ta'rif. Tapi kita panggil ta'rif ataupun panggil qaulul syarih. Adapun masodak itu dipanggil juz'i. Ni Hafiz Dua Amir Usuluddin mantik kena tahu, Hafiz. Mantik tak tahu, habis lalulah. Dia masalah orang ambil Usuluddin lah. Usuluddin, dia mantik dia kena kuat. Orang ambil Usuluddin ni nak mengaji tauhid tu, tak apalah mengaji tauhid, tapi mantik dia kena kuat. Seorang tanya mafhum tu apa? Mafhum saya faham dah. Okey, saya faham. Itu bukan mafhum. Mafhum ni sebenarnya ambil daripada fahimah, Ustaz. Saya faham. Mafhum ni maksudnya difahamkan. Saya ni dah faham, Ustaz. Okey. Macam tu tak usah ngaji mantik. Jadi bukan itu maksudnya. Mafhum ni maksudnya benda yang dikatakan ta'rif ataupun benda yang dikatakan mahiyah ataupun hakikat. Itu bagi mafhum. Adapun masodak itu dipanggil juz'i. Dikatakan juz'i. Juzuk daripada mafhum tu. Contoh kita kata dulu kanatiki wal qabili dulu. Seperti orang yang bertutur dan menerima belajar ba'lil ta'limi raqi. Jadi bertutur dengan terima tu, itu dikatakan juz'i kedua-duanya. Juz'i bagi siapa? Dia panggil afrad pemanggil, juz'i pemanggil. Juz'i pemanggil, afrad pemanggil di bawah mafhum dia. Baik, habis itu. Kemudian yang ketiga pula. Kenapa mata kabur ni? Wa imma an yakuna mutakhalifaini. Adapun ada kalanya bahawasanya adalah kedua-duanya kuliah ini tu. Kuliah ni tu. Mutakhalifaini. Berbeza kedua-duanya. Fil mafhumi wal masodaki. Pada mafhum dan masodak. Dua-dua tu berbeza. Kalau dulu yang pertama, dua-dua sama. Dia bersatu pada mafhum dan masodak. Yang ini dua-dua berbeza. Fala yasduku alaihi. Maka tidak benarlah oleh salah satu kuliah ini tu, alama yasduku alaihi. Alama yasduku alaihi itu dipanggil afrad. La yasduku ahduma tu kuliah ini. Tidak benar tidak benarlah oleh salah satu daripadanya dua kuliah itu di atas ma yasduku alaihi al-akharu. Ma yasduku alaihi al-akharu tu itu dia panggil al-afrad. Dia panggil afrad ataupun juz'i pemanggil. Ni tengok ni contoh. Contoh kata mislu farasi wa syajaratin. Kuda dengan pokok. Benda sama ke? Afiq, benda sama ke Afiq, pokok dengan kuda? Lain. Kuda dengan pokok sama ke? Lain. Lain. Mafhum dia lain. Masodak dia lain. Nampak Yin? Syajarah pun gitu juga. Mafhum dia lain, masodak dia berlainan. Dua-dua berbeza. Kalau sebut kuda, hayawanus sahil. Binatang yang berteriak. Sahil. Adapun syajarah itu satu tumbuhan. Ataupun satu pokok kayu, syajarah. Lain tak dengan kuda, lain. Kuda tu hayawan lain. Mafhum dia lain. Mafhum dia panggil makna pemanggil. Ta'rif pun sama. Tu dia. Baitin wa naharin. Rumah dengan sungai. Sama tak tu? Rumah dengan sungai sama ke, Afiq? Tak boleh. Lain juga. Rumah, sungai-sungai. Mafhum rumah tu kita tahu dah. Rumah begini, sungai, air mengalir. Jadi di situ mafhum pun lain, masodak pun lain.
Habis. Wa nisbatu bainahuma at-tabayunu. Tabayun dia panggil kan. Dia panggil tabayun. Perkara yang berlainan. Apa Yin? Kalau dalam tu Yin? Dalam mata sulam? Dalam mata sulam? Baju tak? Tabayun lah. Dia panggil tabayun juga dah. Dia panggil tabayun. Benda yang berbeza pada makna dan maksudah. Wa yusamma. Dan dinamakan akan dia. Dan dinamakan akan dia akan al-kulliyah ni. Nak panggil pada yusamma. Nama apa ni? Mutabayinai ni. Nama dia nama mutabayinai. Dia panggil. Dia mudah kata mutakhalifai ni. Mudah je. Benda yang kita boleh panggil kuda, tak boleh kita panggil pokok. Benda yang kita boleh panggil pokok, tak boleh kita panggil kuda. Tak boleh. Benda yang kita boleh panggil rumah, tak boleh kita panggil dia sungai. Benda yang kita boleh panggil sungai, tak boleh kita panggil dia rumah. Dia akas gitu. Benda berbeza. Habis. Wa imma. Panjang lagi ni. Mata pun tak ada ni. Wa imma ayakuna panjang lagi. Ahluma a'amma mutlaqan fi ma'nahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tengok Sufik sikit. Dia tak sedap. Mata kabur. Tak tidur ni. Kantuk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Al-mabahasus saminu. Kita ada Fiq? Ada kitab? Ada tak? Buka kitab. Al-mabahasus saminu. Haza mabahasus saminu. Ini bermula, ini ialah perbahasan yang ke-8. Dulu kita dah belajar mutlak dan muqayyad. Nanti bawa naik cerita awal-awal tak apa tu ustaz ni nak kena dengan dia atau umur tak apa benda bagus kita boleh ulang. Kita tengok boleh hasil kat kita bukan main-main. Ada setengah orang tu dia tengok kita apa muqayyad mutlak. Tapi bagi orang mengaji dia tekan dulu, dia tak bagi jalan dulu tengok. Oh okey ingat. Nampak dia tekan dulu tak mau bagi status tu jalan. Bagi lambat-lambat sikit tak apa. Okey Okey Al-mabahasus saminu. Bermula perbahasan yang ke-8. Hal keadaan al-mabahasus saminu tu fil mantuq wal mafhumi. Pada mantuk dan pada mafhum. Ni sebab nampak ni kita kata ni mantuk dan mafhum. Apa mantuk? Lafaz yang ditutur. Lafaz yang diberkata, yang dibuat kata. Lafaz yang ditutur. Dia panggil dalam mantik mantuk ni dia panggil dilalah mutabaqah. Kalau bahasa ni, nampak ni? Mantuk. Dia panggil dilalah mutabaqah. Kalau mafhum, dia panggil dilalah apa Iltizam. Iltizam. Dia panggil dilalah iltizamiyah. Benda mafhum. Dia beza sikit tu dengan mantik dengan sufik. Bila sebut mafhum, makna yang difaham. Kalau mantuk, benda lafaz yang ditutur. Apa lafaz yang ditutur tu? Itu dia panggil dilalah mutabaqah. Kita tengok. Tengok mantuk apa dia? Mafhum apa dia? Fal mantuku. Kalau nak ikir barat tu, dia panggil fa tu fa fasihah. Iza aratta ma'rifata fi bayanil mantuki wal mafhumi. Apabila mengenakilah oleh engkau pada menyatakan mantuk dan mafhum, fal mantuku. Dia panggil fa tu fa fasihah. Jawab soal bagi syarat yang muqaddar. Jawab bagi syarat yang kita takdirkan. Fal mantuku, yani fal lafzul mantuku.
maka bermula lafaz yang mantuk. Apa ni lafaz mantuk? Lafaz yang ditutur ni. Tengok. Ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Makna lafaz, ma tu makna ataupun lafaz. Lafaz makna dalla yang menunjuklah ia makna. Yang menunjuklah nanti tak kena tu. Ma dalla makna lafaz yang menunjuk di atasnya, di atas ma tu oleh lafaz. Jadi makna tu menunjuk di atas lafaz. Hal keadaan ma tu fi mahallin nutqi. Ini bi'tibari mahallin nutqi. Dengan diiktibarkan tempat bertutur. Itu mantuk. Mantuk ni mudah-mudahan kata lafaz dia tu menunjuk di atas tempat bertutur. Itu mudah-mudahan kata. Lafaz dia tu menunjuk di atas tempat bertutur. Itu kefahaman dia. Tapi jadi lafaz dia tu menunjuk di atas tempat bertuturan. Tempat pertuturannya. Itu dia. Satu. Wal mafhumu. Atau pada kata al-mantuk. Apa maksud mafhum? Apa maksud kata makna yang difaham? Ma dalla alaihi lafzu. Ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Kena dobit sikit tu ya. La fi mahallin nutqi ai fi ghairi i'tibari mahallin nutqi. Dobit situ Afiq. Fi ghairi i'tibari mahallin nutqi. Apa maksud la fi mahallin nutqi? Ini ai fi ghairi i'tibari mahallin nutqi. Dobit molek. Okey. Mafhum tu apa? Ma dalla alaihi al-lafzu. Makna yang menunjuk di atas ma tu, di atas ma tu al-lafzu oleh lafaz. Makna tu menunjuk di atas lafaz, la fi mahallin nutqi, bukan pada tempat bertutur. Apa maksud bukan pada tempat bertutur? Tadi kita tafsir tadi. Yang ini bukan pada ketiadaan dengan iktibarkan tempat bertutur tadi. Jadi bila sebut mafhum ni, mudah-mudahan kata lagi mudah. Makna yang menunjuk di atas lafaz. Makna yang menunjuk di atas lafaz. Itu dia bagi mafhum. Nanti akan datang dia bagi contoh. Nanti akan datang dia bagi contoh. Kerana mata rasa penat Mana kata? Wal mantuku yanqasimu ila qismaini. Sikit lagi. Tengok contoh ni. Ni tengok contoh mantuk. Jadi bila sebut mantuk kita faham dah. Bila sebut mantuk, makna dia tu menunjuk di atas lafaz tapi dengan iktibar tempat bertutur. Tapi kalau mafhum, makna dia tu menunjuk di atas lafaz semata-mata, dia tidak menunjuk pada tempat bertutur. Itu dia. Tengok. Wal mantuku ini, wal ma'nal mantuku yanqasimu ila qismaini. Bermula makna mantuk itu terbahagilah ia mantuk itu kepada dua bahagi. Mana tu bahagi? Ni. Al-awwalu ini al-ma'nal awwalu. Bermula makna yang pertama ni. Ni. Dia ada dua makna. Ma la yahtamilu ta'wila. Itu dia. Ma la yahtamilu ta'wila. Barang makna yang tidak menanggunglah ia makna tadi, ia ma tadi akan takwil. Dia tidak menanggung akan takwil. Dia tak boleh menanggung akan takwil. Nama apa ni? Wa yusamma.
dinamakan akan dia akan al-awwalu tadi namanya an-nassah. Nassah ni dipanggil dalil yang nyata. Dia panggil dalil yang nyata. Macam mana misal ni tengah ni. Kaqauli ta'ala. Fasiyamu salasati ayyam. Biasanya ayyam fil haji. Tapi tu dia bagi contohlah ayat tu pendek. Fasiyamu salasati ayyam. Tengok dia kata. Ini fayajibu alaihi. Maka wajiblah di atas dia tu. Dia asal gitulah. Ni masalah apa ni? Ni masalah maka berpuasalah di atas tu 3 hari pada haji. Ni masalah dulu lagi. Bukan masalah dulu tapi contoh dia macam dulu juga. Masalah orang buat haji tamattu'. Tatkala dia tak boleh nak bayar dam dengan kambing ataupun makanan. Kemudian dia kena puasa. Jadi puasa tu 7 hari. 3 hari dibuat pada waktu haji. Kemudian 4 hari tu dibuat pada waktu dia pulang di tanah air kan. Nampak? Maka itu secara tu dia tak perlukan takwil. Itu nas yang nyata, dalil yang nyata. Itu dia panggil an-nas. Nampak, Fik? Fasiyamu salasati ayyam. Tulis fil haji. Fil haji. Ini fayajibu alaihi, maka wajib di atas orang yang mengerjakan haji tadi tu. Ataupun fayajibu alaihi ala tamattu'. Di atas orang yang mengerjakan haji tamattu' tadi tu. Oleh berpuasa selama 3 hari. 3 hari tu mana? 3 hari pada waktu haji lah. Tu soreh. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wasani ni. Ini yang kedua. Ni makna yang kedua. Makna pertama tadi kita maklum. Ada orang kat tangan tadi ke? Nak tanya? Maaf Ustaz, tertekan. Ya, tertekan dia tak apa. Wasani ini wal makna sani. Tak apa, tak ada masalah. Kita baca kitab nak tanya soalan boleh. Bermula makna yang kedua. Ma yahtamilu ta'wila. Makna yang menanggunglah ia akan takwil. Ini akan terima takwil. Nama apa yang terima takwil ni? Ni. Wa yusamma. Dan dinamakan akan asani ni. Namanya az-zahirah. Akan zuhir. Ni tengok ni. Kaqauli ta'ala. Dia makna zuhir ni. Kalau kita kata ni dia kena takwil. Contoh gini je. Dia kalau dalam balaghah ni panggil apa? Contoh gini. Ra'aitu asadan. Bibatkhin. Ataupun yabtuhu. Melihatlah oleh aku akan singa itu yang sedang masak. Singa boleh masak ke? Tak. Tapi dia tengok pada orang tu yang garang tapi sedang masak. Dalam apa ya? Kalau dalam balaghah ni dia panggil apa ya? Isti'arah. Isti'arah apa ni? Tasrihiyah. Dia panggil isti'arah tasrihiyah. Kalau dalam ilmu balaghah. Sebab tu kena takwil. Dalam usul fiqh mana sebab tu kita kata nak pandai usul fiqh, dia kena tahu mantik dengan balaghah. Fiqh. Dia saling berkait. Tengok was-samaa'a banainaha bi'aidin. Tu dapat tak? Was-samaa'a. Dia was-sama' ni dipanggil maf'ul bagi fi'il yang mahzuf yang mentafsirkan akan bainaha. Banainaha. Dia kena i'rab itu ya dalam apa dalam Ibn Aqil dia sebut ni. Dia panggil babu ishtighal je. Nampak? Dia panggil babu ishtighal. Wasama'a tu dia panggil
jadi maf'ul bagi fi'il yang mahzuf. Tapi yang mentafsirkan banaiha di belakang. Nampak ya? Asal banaina as-sama'a bi'aidin. Tu tak ada yin. Tu tak ada. Tu rujuk pada as-sama'. Tapi bila kita tafsirkan balik, banaina as-sama'a. Telah membinalah oleh kami akan langit. Bi'aidin dengan berapa tangan? Dengan tangan ke, Afiq? Allah Ta'ala jadikan langit dengan tangan ke? Dengan berapa tangan ke? Tak. Tak. Habis dengan mana? Yang ni, bikudratillah. Lebih situ, Afiq. Bikudratillah. Afiq dengan ni sedap ni, bahan ni. Sedap tulis status ni. Ni kena takwil ayat ni. Ni kena dah ni. Afiq duk marah dengan Pak Wahabi dah. Lepas tu kata, molek dah ni. Ni kena dah ni. So, Pak dia terjemah ke mana? Kena dah buat ni. Bi'aidin tu dengan mana? Bikudratillah. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Tu Habis itu. Jadi, i'rab tu pun was-sama'a banainaha bi'aidin. Ini banaina as-sama'a bi'aidin. Habis itu. Kita tahu mana yang kata dia babu istighal ni. Ni tengok yang ni. Dia was-sama'a banaina. Kalau kata banaina saja dia tak jadi lagi. Dia datangkan domir ha tu kembali pada as-sama' sebenarnya. Tapi kalau kita takdir kalam, dia tak boleh sebut sekali banaina as-sama'. Tak kena tu je. Dia kata banaina as-sama'a. Tu dia. Dia panggil bab istighal dalam ilmu nahwu Habis. Soal zahiruhu jam'u yadin. Bermula zahirnya zahir qauli ta'ala tadi. Ialah jam'u yadin. Ini lafaz aidin itu ialah jamak bagi yadin. Zahiru qaulihi bil lafzi aidin tu. Zahir baginya bagi lafaz aidin tadi tu ialah jam'u yadin, ialah jamak bagi yadin. Wa zaka, dan bermula demikian itu, yang ini zalika qauli ta'ala tu. Qauli ta'ala bi aidin itulah. Wa zaka ay zalika qauli ta'ala bi aidin tu. Bi aidin tu. Tangan tu. Muhalun fi haqqillahi ta'ala. Itu ialah mustahil pada hak Allah Ta'ala. Maka kita kata Allah Ta'ala tangan tu, itu perkara yang muhalun, perkara yang mustahil Allah Ta'ala. Fasurifa ila ma'nal quwwati. Tafriq dia, maka dipalingkan akan zahir tadi tu. Akan az-zahir tadi tu. Ataupun zahiruhu. Maka dipalingkan akan zahiruhu tu. Zahir bagi qauli ta'ala aidin tu. Ila ma'nal quwwati. Dipaling tu kepada makna kuwah. Apa kuwah? Yang ini kekuatan yang ada pada sifat kudrat. Ini dipanggil dilalah apa? Iltizamiyah. Nampak ya? Kalau dalam mantik dia panggil dilalah iltizamiyah. Kalau dalam ilmu balaghah dia panggil isti'arah tasihiyah. Kalau dalam ilmu mantik dia panggil al-mafhum. Kalau dia kata tak mau takwil sah kata mantik pun tak mengaji, balaghah pun tak mengaji, usul fiqh pun tak mengaji. Ni dah bagi sebutlah suara dah. Dia kata saya mengaji usul fiqh. Okey, kalau usul fiqh, apa yang dikatakan mantuk dan mafhum? Mana yang dia kata mantuk? Mantuk terbagi pada dua. Ada yang takwil, ada yang tak ada takwil. Kalau takwil ni, tulis dalam status awal. Okey, habis itu. Okey. Baik, kemudian kata nanti tersambung lagi. Wal mafhumu aidan yanqasimu ila qismai. Ni panjang lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mata saya penat sikit Hafiq. Maaf banyak .
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.